Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Syarah Sahih Bukhari lah. Sahih Bukhari dan terjemahnya serta ulasan daripada Imam daripada Maulana Asri lah. Jadi kita nak bincang hari ni tentang pelaku dosa besar. Kita sama balik lah. Kita bincang dah mukaddimah Kitabul Iman ni panjang lah. Iman Islam, beza Iman Islam, umum khusus mutlak, apa macam-macam perbincangan. Kita hari ni nak bincang sama pula pelaku dosa besar tidak menjadi kafir menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menganggap orang yang tidak mengamalkan suruhan Allah dan Rasulnya atau melanggar perintah Allah dan Rasulnya sebagai kafir dan terkeluar daripada sempadan iman. Tidak. Orang Ahli Sunnah tidak kata buat dosa ke besar ke kecil ke kafir tu keluar Islam, tidak. Selagi mana mereka percayai kebenaran perintah Allah dan Rasulnya, tapi syarat dia kena percayalah tu Allah suruh nah. Allah lagi dah, dia tidak menentang dah. Sampai tidak menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan tidak pula mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Mereka bahkan dianggap sebagai mukmin yang fasik sahaja, tidak jadi kafir kalau dia buat dengan keadaan nafsu dia, bukanlah kerana menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Seorang fasik masih lagi seorang mukmin pada pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, cuma iman mereka tidaklah sempurna. Lihat Fathul Bari jilid 10 muka surat 34, Umdatul Qari jilid 21 muka surat 105, Faidul Bari jilid 1 muka surat 192 hingga 193. Perbezaan pendapat di kalangan ulama sunni, ulama Ahli Sunnah wal Jamaah ni tentang iman. Adakah ia basit atau murakkab? Ini perbincangan dia. Ada setengah kata keluar dah, tapi secara umum ni pasal perbincangan ni mazhab Hanafi lah, kira lain daripada mazhab lain tu. Ulama masihlah menerima dia sebagai sunni, Ahli Sunnah. Golongan Ahli Sunnah wal Jamaah terbahagi pada dua kumpulan dalam menentukan kombinasi dah. Gabungnya tiga bahagian iman yang tersebut tadi ni. Jumhur muhaddisin, yakni ahli hadis, jumhur fuqaha, majoriti ulama-ulama fiqh seperti Malik, Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad Al-Humaidi, Al-Bukhari dan lain-lain tokoh salah berpendapat iman terbentuk daripada tiga perkara di atas itu juga dah. Maksudnya hati, lafaz, lidah ni lidah, lepas tu perbuatan dah. Jadi gabung tiga perkara. Cuma orang yang tidak beramal tidaklah menjadi kafir lagi, walaupun iman tu termasuk perbuatan tu tanda iman juga jumhur ulama dah. Dan ia masih lagi dikira sebagai mukmin lagi. Tetapi mukmin yang fasik, ia mungkin akan masuk neraka kerana kecuaiannya dalam melaksanakan amalan-amalan tertentu, tetapi dia tetap tidak akan kekal dalam neraka lah. Itu mengikut Ahli Sunnah Jamaah ni. Cuma beza gitulah. Basit murakkab ni, kira-kiranya basit ni tokoh lah mazhab Hanafi lah dah. Jumhur ulama ni dia kata murakkab, boleh disusun lah. Maksudnya tersusun, dia asing-asing ke tersusun. Tersusun maksudnya tidak sekaligus. Maksudnya kalau dia tak semaya bukan kafir tu, maksudnya sebahagian lah. Basik pula dia cerita gini, cerita hanya seolah-olah hati sajalah. Dia kufur dalam hati, bukan kufur sebenarnya, ataupun untuk percaya teguh dah. Lain itu adalah penyempurna saja dah. Bukan seperti Murji'ah lah. Murji'ah ni buat gapo-gapo dosa besar setara mana pun tidak jejah sikit abu iman. Ni tak, dia kata jejah kurang tapi tidaklah terhilang. Itulah perbincangan lebih kurang dah. Tak apalah, kita bincang lepas ni, ada lagi perbincangan detail. Perbezaan di antara Ahli Sunnah dengan golongan Khawarij dan Mu'tazilah dalam masalah ini. Beza mana dah Khawarij, Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah ni? Perbezaan di antara mereka ini dengan golongan Khawarij dan Mu'tazilah ialah mereka tidak menganggap juzuk. Jadi komponen kedua dan ketiga iaitu al-iqrar bil lisan, mengaku dengan lidah, tu ucapan dengan lidah, dan al-amal bil arkan, melakukan suruhan agama dengan anggota badan sebagai juzuk, komponen yang sama tinggi kedudukannya dengan juzuk. Komponen pertama iman iaitu membenarkan dengan hati, at-tasdiq bil qalbi ya. Kerana itulah orang bisu yang tidak dapat membuat pengakuan dengan lidah dianggap sebagai mukmin. Dan orang tidak mengamalkan perintah Allah atau melanggar perintah Allah juga dianggap sebagai mukmin oleh mereka dah. Ya, sini Murji'ah ni, duduk sini Khawarij Mu'tazilah. Tahulah, kita baca dah. Imam Abu Hanifah Abul Hasan Asy'ari berdasarkan riwayat lebih sahih daripada beliau lah. Dia banyak riwayat lah. Cuma terakhir tu Ibanah Al-Usul Ijanah, kitab dia lah.
Abu Mansur Al-Maturidi dan jumhur mutakallimin berpendapat hakikat iman sebenarnya hanya terletak pada membenarkan dengan hati sahajalah. At-tasdiq bil qalbi itulah iman yang sebenarnya dah. Abu Hanifah gitu memang terpengaruh juga. Memang ada usus terpengaruh dengan ilmu kalam ya. Dah ada lah. Gitu terpias dah, terkena dah. Jadi tasdiq bil qalbi dengan semata-mata, berbenarkan dengan hati semata-mata. Pengakuan dengan lidah, al-iqrar bil lisan, al-iqrar bil lisan hanyalah syarat untuk pelaksanaan hukum-hukum duniawi sahaja. Melakukan suruhan dan perintah agama dengan anggota badan, al-amal bil arkan pula merupakan syarat untuk kesempurnaan iman. Jadi gitulah, jauhlah daripada jumhur ulama ni. Dua yang terakhir ini bukan merupakan komponen yang berbentuk hakikat iman itu sendiri. Sesetengah mutakallimin, ulama-ulama ilmu kalam dululah yang menggunakan kaedah ilmu kalam, ilmu debat ni dah. Ilmu balik ayat ni daripada Aristotle, Plato gapalah, ilmu cara berfikir dah. Hukum akal gapo tu lah. Setengah mukallimin dan fuqaha berpendapat, tokoh fiqh berpendapat juzuk yang merupakan rukun atas iman ialah membenarkan dengan hati, at-tasdiq bil qalbi semata-mata dah. Pengakuan dengan lidah, al-iqrar bil lisan yang juga rukunnya, tetapi bukan rukun asasi ya katanya. Ia hanya rukun tambahan zaid yang boleh gugur dalam keadaan tidak mampu mengucapkannya. Kalau orang bisu tak boleh ucap enggak, dia tak wajiblah mengucap, sebut dah dia pakai isyarat lebih kurang enggak, faham enggak iyalah. Atau dalam keadaan dipaksa mengucapkan perkataan kufur yang bercanggah dengan apa yang dibenarkan dengan hati, tak jadi kafir dah. Orang suruh paksa nak bedih atas kepala pisah tekak, suruh kata sembah berhala kau keluar, kata suruh sebut keluar Islam kau, dia boleh sebut tu dah. Dah. Arti dia masih beriman lah, syarat dia dah. Bagaimanapun amalan sebagai syarat kesempurnaan iman tidaklah dinafikan oleh mana-mana pihak ahli sunnah wal jamaah. Jadi mazhab Hanafi memang masa tu panah jugalah. Jadi masa tu memang panas juga, seolah-olah ulama ahli hadis ni bahas jugalah perai hujah ni dengan ulama-ulama mazhab Hanafi lah, kerana dia tidak memasukkan perbuatan ni dan juga lisan ni sebagai dalam iman lah. Dia hanya kata basic, perbincangan basic dengan murakkab ni lah. Gitulah lebih kurang kan. Jadi tapi semua ni tidak dia kata nak sempurna iman, betul-betul iman sungguh, kena semaya baik juga, kena buat amal dah. Cumanya amal hak sungguh-sungguh, iman hak sungguh-sungguh dalam hati lah. Tu beza dia lah. Demikianlah keterangan Hafiz Al-Aini dalam syarah Sahih Bukhari-nya ni. Lihat juga untuk perbincangan dua tajuk di atas, iaitu Umdatul Qari jilid 1 muka 102, Lami'ud Darari jilid 1 muka 320 hingga 322, Syarhul Aqidah At-Tahawiyah muka 332, Ithaf Sadatul Muttaqin jilid 2 muka 241, Fadlul Bari jilid 1 muka 247, Kashful Bari jilid 1 muka 581 hingga 583, Nasrul Bari jilid 1 muka 181 hingga 182. Okey, seterusnya kita pergi 10 dalil membuktikan iman itu basit. Ni orang mazhab Hanafi lah. Maksudnya tokoh pada hati saja dah. Antara dalil yang dikemukakan oleh Al-Aini bagi pihak Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya ialah pertama, Allah SWT menunjukkan firman-Nya kepada sekalian manusia menggunakan bahasa Arab yang terang, bahawa amanu billah, berimanlah, percayalah kamu kepada Allah. Amanu billah ni, perkataan iman atau percaya dalam bahasa Arab berarti membenarkan dengan hati semata-mata saja. Ikut bahasa Arab ni, iman adalah hati je benarnya. Kerana itu perintah ini tidak merangkumi amalan sebagai juzuk, sebahagian daripada iman, tak sebutlah. Kalau perkataan iman juga mengandungi makna-makna lain selain percaya dan membenarkan dengan hati semata-mata, tentulah ia diketahui oleh orang Arab. Orang Arab ni iman kalau kecek biasa iman percaya dari hati dah. Bukanlah perbuatan zahir dah. Itu hanya tanda gitu, lebih kurang dah, atau penyempurna dah. Yang kedua, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyatakan tempat iman adalah di hati jelas membuktikan bahawa makna sebenar iman ialah percaya dan membenarkan dengan hati semata-mata. Iman dengan itu merupakan salah satu perbuatan dan kerja hati. Asal-asal iman itu gitulah. Dia adalah dua firman Allah berikut sebagai buktinya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Bermaksud mereka yang setia itu Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka. Surah Al-Mujadilah ayat 22 dah.
Dan seterusnya, walan nu'mina qulubuhum, bermaksud padahal hatinya tidaklah beriman. Surah Al-Maidah ayat 41. Lihat juga apa yang kata Rasulullah SAW kepada Usamah apabila Usamah tetap membunuh seorang kafir yang telah mengucapkan la ilaha illallah di hadapannya. Nah, Usamah ni orang kafir tu nak kena tetak tu baru sebut la ilaha illallah. Usamah kata tak percaya wak lolok dah. Dia pun tetak juga mati lah. Lepas tu Nabi marah lah dah. Jadi Nabi kata gapo ke Usamah nak? Afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la? Bermaksud kenapa tidak engkau belah hatinya untuk mengetahui adakah hatinya benar-benar ikhlas ataupun tidak? Dah. Hatta ta'lama aqalaha am la dah. Benar-benar ikhlas atau tidak dah. Betul je ayat ni atas dasar hati dia atau tidak dah. Dia kata, Usamah kata Allah dah. Dah. Yang hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, Nasai, Ibn Hibban dan lain-lain lah. Dah. Dia beriman dah, tak tahu orang tu mengucap. Kemungkinan dia beriman dah lah. Cuma dia ni tak takut apa tak sih berterus terang lah. Jadi hati dia tu Nabi sebut entah mana dia sebut tak ikhlas dah. Belah dah hati dia lebih kurang gitulah Nabi kata dah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan katanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Bermaksud Nabi SAW selalu berdoa begini, ya Allah, wahai Tuhan yang mengubah hati-hati manusia, ya muqallibal qulub, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Hadis Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, Tirmizi, Ibn Abi Syaibah, Ibn Majah, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, Ahmad, Abu Ya'la dan lain-lain. Nabi guna muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Soalan-Allahnya hati tu nombor satu, tak sebut amalan lain dah. Yang ketiga lah hujah pendapat iman basit mazhab Hanafi ni. Yang ketiga, kufur lawannya iman. Kerana itu Allah berfirman, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Bermaksud oleh itu siapa yang tidak percayakan taghut dan ia beriman percaya kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 226 dah. Kufur berarti tidak percaya dan iman pula berarti percaya. Percaya saja mengikut ayat ni ke ayat lain lebih kurang lah. Kedua-duanya berkait dengan hati belaka dah dan saling berlawanan dah. Apabila ada iman, tiadalah kufur. Tak apabila ada kufur, tiadalah pula iman. Hati belaka dah. Setelah jelas tempat kufur itu sebenarnya di hati, iman yang merupakan lawannya, lawan kufur juga, tentulah terletaknya di hati. Bukan pada amalan atau perbuatan anggota lahir badan, kata zahir lah. Bukan dah. Logiknya ialah tidak akan berlaku pertentangan dan perlawanan jika tempat iman dan kufur itu berlawanan. La tudadda inda taghayuril muhallain. La tudadda inda taghayuril mahallain. Jadi tidak ada pertentangan jadi kalau tempat tu yang dua tempat yang berlain ni. Kalau masalah kalau tempat sama masuk kufur bekahnya sama dah. Kalau masuk iman kufur tak masuk, kalau masuk iman tak kufur tak masuk, gitulah lebih kurang dah. Jadi cerita hati je kata dah. Tu hujah mazhab Hanafi lah yang dibawa oleh Al-Aini. Sebab Al-Aini ni pensyarah Bukhari, Umdatul Qari, dia ni maksudnya semua-semua ni jadi natu kepada tok guru yang sama lah. Jadi jubah memula Fathul Bari tu dibuat oleh Imam Ibn Hajar Asqalani. Lepas tu Ibn Hajar Asqalani cenderung kepada mazhab Syafi'i. Al-Aini pula cenderung kepada mazhab Hanafi. Dia bahaklah jawab balik gitu lebih kurang dah. Kita nak fair dah untuk adil, kita akan dapat nak kemah. Selepas baca Fathul Bari kita nak cek pula Umdatul Qari ni. Nak tengah-tengah kesimpulan kita baca pula Irsyadus Sari ni Al-Qastalani lah. Gitulah lebih kurang. Okey, yang keempatnya dah. Di dalam Quran seringkali amal diatafkan. Diatafkan kepada iman. Sebagai contohnya lihatlah firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Bermaksud sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh dan dah. Berapa yang disebut beramal soleh? Kalau tidak benda tu berlain tidak sama dah. Kalau sama benda tu sama, kalau benda sama pada amal saja tak payah wa'amilus solihat. Tapi kenapa dia sebut wa'amilus solihat? Sebabnya iman suku, amal soleh tu suku, berlain lah. Ini menunjukkan kelainan hakikat iman dan amal soleh itu. Kalau tidak akan berlakulah pengulangan ma'tuf yang sia-sia ni. Tak ada faedah lah, benda tu lah. Padahal kaedah nahwu menyebutkan al-'atfu yaqtadi al-mughayarah. Ataf memberi erti hakikat ma'tuf dan ma'tuf alaih adalah berbeza dan berlainan. Al-mughayarah berbeza dan berlainan.
Yang kelima dah, firman Allah dalam Quran menegaskan iman boleh berada bersama-sama perbuatan yang bukan merupakan amal soleh atau lawan amal soleh. Lihatlah firman-Nya, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu. Bermaksud dan kalau ada dua golongan dari mereka beriman itu berperang. Surah Al-Hujurat ayat 9. Jadi sekali orang kata dua golongan itu dua-dua orang beriman walaupun perang itu dosa besar dah. Balas sama sendiri dah. Tapi masih dikira beriman dah. Okay, lepas tu sedangkan logik menghukum bahawa sesuatu tidak boleh berada bersama lawan juzuknya. Tetapi jelas tersebut dalam ayat di atas bahawa iman boleh berada bersama lawan amal soleh, iaitu berperang dah. Perang tu benda tak ada. Iman tu masih ada dah. Bertentangan dengan amal soleh. Maksudnya amal tu suku, iman dalam hati ada lagi walaupun perbuatan je dosa dah. Maka dengan sendirinya ia menunjukkan amal bukanlah juzuk, bukanlah sebahagian daripada iman. Yang keenam dah hujah mazhab Hanafi ni, iman merupakan syarat untuk sahnya suatu amal soleh. Hakikat ini dapat dilihat dalam dua buah firman Allah berikut ini sebagai contohnya. Apa dah kita tengok. Faman ya'mal minas salihati wa minun fala kufrana li sa'ih wa inna lahu katibun. Bermaksud siapa yang mengerjakan suatu amal kebaikan sedangkan ia beriman, tidaklah disia-siakan amal usahanya itu. Dan sesungguhnya kami tetap menulisnya. Surah Al-Anbiya ayat 94. Jadi Allah akan tulis lagi amalan dia, amalan kebaikan dia dah. Kali beriman dah, amal usaha dia tu suku dah. Lepas tu fattaqullah wa aslihu zata bainak wa aslihu zata bainikum wa ati'allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Bermaksud bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar kamu orang yang beriman. Surah An-Nifal ayat 1. Dah. In kuntum mu'minin. Bertakwa dan buat baik dah di antara kamu dah. Sedia dimaklumi bahawa syarat bagi sesuatu itu bukan sebahagian daripada hakikatnya. Syartus syai' yakunu kharijan an ma haytahu dah. Kau apa kita lagi? Yang ketujuh, setiap kali hendak menyuruh hamba-hambanya mengerjakan suatu amal ketaatan, Allah akan menyuruh mereka dengan sifat iman. Lihatlah misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Di permulaan ayat-ayat memerintahkan hamba-hambanya bersembahyang, berpuasa, berwuduk dan sebagainya. Ini jelas menunjukkan amalan itu sendiri tidaklah termasuk dalam mafhum iman. Beriman dulu barulah buat amal. Beriman dulu baru amal dah. Kalau beriman suruh buat amal dah. Kalau tidak, apalah artinya memerintah dan menyuruh supaya beramal secara berasingan setelah mereka disifat dengan beriman. Beriman dah tak amal, tak boleh. Seolah-olah iman itu suku dah. Hujah ke-8 mazhab Hanafi ini, dalam hadis Jibril tersebut pertanyaan mal iman, apakah itu iman? Bukankah jawapan Rasulullah SAW kepadanya ialah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Bermaksud engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari kemudian. Di samping engkau percaya juga kepada takdir, ketentuan Allah, baik dan buruknya. Apa yang terkandung dalam jawapan ini? Semuanya berkaitan dengan kepercayaan yang merupakan perbuatan hati semata-mata. Percaya dalam hati belaka dah. Beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qadar, baik dan buruk dah. Tidak ada satu pun daripadanya berkaitan dengan amal atau perbuatan anggota badan. Dah. Yang ke-9. Menerusi ayat berikut, Allah memerintahkan orang-orang mukmin supaya bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bermaksud wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, betul-betul taubat ni. Dia beriman dah tapi suruh bertaubat juga kan. Ini secara tidak langsung menunjukkan iman dan maksiat dapat berkumpul bersama-sama. Kerana tidak ada artinya perintah bertaubat sekiranya orang-orang mukmin itu tidak ada langsung melakukan maksiat. Dia beriman, ceritanya bukan suruh pada orang tak beriman, orang beriman. Hakikat maksiat ialah melakukan suatu perkara yang bercanggah dengan ketentuan arahan agama lah, ketentuan agama dah. Dengan itu iman boleh ada walaupun tidak ada amal yang baik bersama-samanya. Secara tidak langsung ia membuktikan amal bukanlah juzuk, bukanlah bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada iman. Jadi berbezalah maksudnya tidak sekali iman dah. Yang 10, Rasulullah SAW pernah mengesahkan iman seorang hamba wanita dengan adanya tasdik, membenarkan dengan hati sebagai komponen utama iman. Dan iqrar mengaku dengan lidah sebagai komponen keduanya. Sahaja tanpa ada juzuk yang komponen ketiganya itu amal dengan anggota badan. Lihatlah hadis ini ni.
anna rajulan minal ansari jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jariyatin lahu sauda faqala ya Rasulullah alayya raqabatan mu'minatun afa'atiku hadhihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashhadina an la ilaha illallah qalat na'am qala atashhadina anna Muhammadar Rasulullah qalat na'am qala atu'minuna bil ba'thi ba'da al mauti qala na'am qalat na'am faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atikha. Termasuk sungguhnya ada seorang lelaki Ansar datang menemui Rasulullah SAW sambil membawanya bersamanya seorang hamba perempuan yang hitam, warna kulitnya sauda lah. Lelaki itu bertanya, wahai Rasulullah, saya kena merdekakan seorang hamba yang beriman. Dia beriman ni tak? Bolehkah saya merdekakan dia ni? Dia beriman, boleh saya merdeka? Rasulullah SAW lantas bertanya, adakah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Jawab hamba perempuan itu, ya. Rasulullah SAW terus bertanya lagi, adakah engkau bersaksi bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah? Jawab perempuan itu, ya. Rasulullah SAW seterusnya bertanya lagi, apakah engkau percaya kepada kebangkitan sudah mati? Jawab perempuan itu, ya. Maka baginda SAW bersabda, merdekakanlah dia. Riwayat Malik dalam Muwatta'nya, Ahmad, Abdul Razak, Ibn Al-Jarud, At-Tabarani dan lain-lain. Hadis ini jelas menunjukkan amal bukanlah komponen yang tidak dapat dipisahkan sama sekali dengan iman dari iman. Jadi mereka tak tanya apa dah pasal perbuatan dia. Kerana itulah Rasulullah SAW langsung tidak bertanya tentangnya. Amal perbuatan tak tanya, hanya tanya percaya kau tidak, saksi tidak. Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka 105 hingga 106. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.